Baik, insya-Allah boleh dengar. Mudah-mudahan kali ini boleh dengar, insya-Allah. Tolong bagi signal, katakan boleh dengar. Baik, insya-Allah kita mula sekali lagi. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini. Alhamdulillah kita boleh buat sekejap pun tak apa, insya-Allah. Sekarang pun dah pukul 10, dekat-dekat pukul 10 dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit daripada apa yang kita cuba lakukan ini dapat memberikan kepada kita satu kekuatan dengan izin Allah. Kita diberikan oleh Allah SWT peluang untuk kita meningkat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam dalam semua aspek, terutamanya dalam aspek dakwah, tarbiyah dan jihad. Jadi insya-Allah pada malam ini kita mulakanlah dengan kita mentajdidkan, memperbaharui iman kita dengan kita sama-sama mengucap dua kalimah syahadah, dengan kita merasakan dalam hati kita satu perasaan bahawa kita ingin benar-benar mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar mahu kita membina satu perasaan, satu kekuatan, iaitu kita ingin menjadi hamba Allah. Jadi kita tujuan mengucap dua kalimah syahadah ni nak jadi hamba Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Allah memberikan kita peluang pada malam ni untuk berkumpul. InsyaAllah saya sebenarnya rasa gembira dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Mungkin dalam masa yang sebentar, insyaAllah. Baik, pertama sekali saya ingin menyentuh kepada tajuk. Sebenarnya tajuk kita tak habis lagi. Tajuk berkenaan dengan musuh yang mengelilingi kita. Kita berbincang apabila musuh mengelilingi kita, mengepung kita. Dan kemudian apabila kita cuba nak mengenal siapa musuh kita, dan kita telah sampai kepada peringkat berbincang berkenaan dengan musuh yang kita namakan sebagai munafikin, orang-orang yang munafik, orang yang munafik. Jadi insya-Allah kita tangguh sikit tajuk tu, sebab saya ingin menyampaikan satu tajuk, satu perkara yang besar, yang penting, insya-Allah. Satu berita gembira lah juga kepada kita ni. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita telah pun mendekati penghujung tahun 2023, 2022, iaitu satu tahun yang mana digambarkan oleh pernah pada tahun 2012 diberitahu oleh salah seorang daripada juru cakap Zionist International Movement, gerakan Zionis ataupun gerakan Jewish
ataupun Zionis International, antarabangsa. Salah seorang daripada jurucakapnya ialah Henry Kissinger. Pada tahun 2010, minta maaf, pada tahun 2012, beliau telah menggambarkan kepada kita bahawa dia kata apa? Israel will cease to exist in 10 years. Israel akan habis pada tahun 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau siapa yang masih ingat lagi dalam kuliah-kuliah yang saya sampaikan, dan apabila dia mengatakan bahawa Israel akan habis pada tahun 10 tahun daripada 2012, maknanya 2022, maka sebenarnya signal yang dia nak bawa kepada kita bukanlah berkenaan Israel akan habis. Maknanya kalau ikut dikata tadi, Henry Kissinger sebut Israel akan habis pada tahun 2022, maknanya 10 tahun daripada 2012 tu, maka kita akan dapati maknanya kita menanglah macam itu. Jadi yang digambarkan oleh Henry Kissinger sebenarnya pada masa itu, macam mana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah saya yang sebelum ini, sebenarnya dia memberi signal kepada orang-orang yang bersama dengan mereka itu bahawa sesungguhnya kan mereka merancang dalam masa 10 tahun lagi, maknanya daripada 2012 2022, maka mereka akan menghabiskan Israel yang ada pada hari ini, tetapi mereka akan membuat satu disebut Israel Raya. Israel Raya. Dari Israel Raya ni ialah merupakan satu daripada perancangan mereka. Mereka mahu menguasai dunia dengan Israel Raya. Jadi kita pun menyatakan bahawa mereka telah pun menyusun supaya mereka dapat menjadikan dunia ini di bawah kekuasaan mereka sepenuhnya 2022. Cukup 100 tahun Lausanne Accord, perjanjian Lausanne. Kemudian kita dapati pada hari ini mereka telah pun merancang 2018 dah ada lembu-lembu yang disembelih, lembu merah 2019, 2020 dan sekarang ni pada tahun 2022 ini mereka telah pun menyembelih ratusan lembu-lembu ataupun kita kata lembu merah. Lembu merah tadi untuk tujuan sacrifice supaya dapat mendatangkan Al-Masih Dajjal. Dan kemudian kita lihat pada hari ini bagaimana pada hari ini banyak perkara yang berlaku di peringkat antarabangsa. So di peringkat antarabangsa kita melihat banyak perancangan mereka gagal. Contohnya perancangan mereka nak menjadikan vaksin sebagai salah satu alat untuk depopulate, membunuh ataupun coronavirus tu membunuh dan vaksin tadi membunuh ramai orang. Kita dapati tidak berkesan sekarang tak berlaku sangat. Berlaku tapi tak ketara sangat. Begitu juga dengan perancangan mereka untuk mencetuskan peperangan yang boleh membawa kepada depopulate juga. Contohnya peperangan Ukraine dan Rusia yang sekarang masih lagi berlaku. Jadi alhamdulillah kita mendapati sebenarnya masyarakat antarabangsa yang bukan Islam pun bangkit dan lawan, tak suka dan melawan perancangan jahat Zionis ataupun perancangan jahat sebenarnya bukan Zionis ialah iblis ataupun kita kata Al-Masih Dajjal. Dan di sinilah kita ingin melihat bagaimana kalau ikut perancangan mereka dah banyak perkara berlaku pada hari ini, tetapi Allah izin masih lagi tidak berlaku. Jadi bila kita kembali melihat semula apa yang ada pada hari ini, kita mendapati bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjanjikan kepada kita ini kemenangan. Allah dah janjikan kepada kita kemenangan. Sebab hari ini ramai orang rasa macam contohnya macam PRU 15. PRU 15 macam-macam cerita lah yang ada hari ini kan.
Kita ingat Allah izin Datuk Seri Anwar Ibrahim DSAI menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Dan parti Islam yang mempunyai kursi paling tinggi, paling banyak di negara kita ni 49 dalam parlimen tu. Walaupun dia banyak tapi masih lagi tak boleh memerintah. Perikatan Nasional pun masih lagi tak boleh memerintah, nak sambung kepimpinan mereka. Jadi kita melihat DAP pula ke depan bersama dengan PH, bersama dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Jadi kita melihat ada pelbagai perkara berlaku dalam negara kita dan di luar negara kita yang menunjukkan seolah-olah macam mana ni kan, susah ke apa ke sebagainya lah. Tapi saya ingin memulakan perbincangan kita pada malam ini dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ini merupakan janji Allah. Kita dah dengar ada ayat ni, tapi kita nak bagi kita lebih yakin lagi, lebih confident lagi. Apa Allah firman dalam surah An-Nur ayat 55. Ayat ni mungkin sebahagian kita dah hafal dah. Saya ingat kami masa dulu muda-muda, masa belajar dulu dalam satu program kita panggil macam perkemahan tarbawi. Masa tu saya masih muda-muda lagi lah. Muda-muda ni maknanya masih belajar di peringkat sarjana muda lah kan. Pada masa itu dan kami diminta supaya menghafal ayat ni. Dah hafal dah pun, tengok balik kan. Saya nak cerita pada malam ni apa Allah firman, wa'adallah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ini surah An-Nur ayat 55. Kita tengok apa Allah beritahu kat kita kan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada siapa? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wa amilus solihat, dan juga daripada kalangan mereka yang beramal. Jadi pada hari ini kita nak sebut ni janji Allah ni. Ni bukan janji pemimpin politik. Kan mula-mula kata kami tak nak rasuah, tiba-tiba dia ambil orang rasuah. Kami tak mau penyamun, tiba-tiba penyamun terjadikan dia punya partner dia. Kan? Kami tidak berbohong, tiba-tiba berbohong. Itu merupakan dia punya asas percakapan dia, mesti ada bohong. Jadi kita lihat hari ini janji-janji dan pembohongan-pembohongan yang ada berlaku pada hari ini di kalangan pemimpin-pemimpin kita ni banyak sangat dah. Maka kita nak hari ini tengok janji yang lebih berhak berjanji dan lebih berhak memberikan kata-katanya, firmannya itu Allah kan. Allah berjanji apa? Wa'adallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu berjanji atau menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh di kalangan kamu. Kan la yastakhlifannahum fil ard, bahawa Allah akan menjadikan mereka itu khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini. Jadi Allah berjanji, Allah menjanjikan kepada siapa? Kepada orang beriman dan kepada orang yang beramal soleh, bahawa Allah akan bagi pada mereka kuasa pemerintahan. Kan kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang sebelum mereka, iaitu khalifah yang berkuasa. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa Allah telah berjanji. Allah telah berjanji bahawa dia akan memberikan kemenangan kan, bagaimana kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dua kunci dia, beriman, beramal soleh. Jadi kalau beriman ni tak cukup. Oh, saya ni ada hubungan dengan Allah, saya kenal Allah sampai ma'rifat yaqiniyah. Saya kenal Allah sampai yakin. Saya kenal Allah sampai af'alnya, sifatnya, sebagainya. Saya kenal Allah. Saya belajar dan sebagainya. Tapi tak beramal. Tapi tidak beramal.
maka kita tak akan diberikan kemenangan. Apa amalannya kita tengok lagi. Jadi kita sebut sini Allah Subhanahu Wa Taala dah berjanji dah. Berjanji untuk bagi kemenangan. Jadi tak kira siapa yang naik. Siapa yang naik? Kan Henry Kissinger naik. Kan? Siapa yang naik? Contohnya tu dulu Henry Kissinger, sekarang ni kan Biden naik kan. Ataupun sekarang ni kita tengok WEF control. Kemudian kita tengok juga sekarang ni lagi selain daripada WEF ada lagi CPTPP, iaitu satu perjanjian and economy, perniagaan yang akan sampai akhirnya membawa satu Malaysia ni ataupun negara-negara yang ada ni duduk di bawah company-company besar, syarikat-syarikat besar yang sampai peringkat dia boleh membeli tanah, dia boleh membeli apa saja aset. Jadi dia jajah lepas ni, dia jajah negara-negara ni, dia tak gunakan tentera, dia gunakan ekonomi. Bila dia duduk sini, dia beli tanah, dia boleh beli tanah dalam perjanjian itu, dia boleh bagi tanah. Dia beli tanah dan sebagainya, kemudian dia boleh menjadikan negara ini jadi dia punya. Ini CPTPP. Nanti kita akan bincang kemudian lah. Jadi digunakan ekonomi, dia gunakan kesihatan. Sebelum ni disebut IHR, International Health Regulation, yang akan memaksa orang itu mengikut telunjuk dia di dalam kesihatan, di dalam menangani pandemik, endemik dan sebagainya. Tetapi sekarang ni bukan lagi, tak ada pandemik pun, tak ada penyakit pun, international boleh masuk ke dalam negara kita dan telah pun ditandatangani oleh Menteri Ekonomi yang sebelum ni, Azmin Ali dah tanda tangan dah. Tinggal nak mula je. Mungkin dalam masa 6 bulan. Dalam masa berapa bulan dia akan activate. Maka dia akan boleh masuk dan menjajah negara kita dengan hanya menggunakan ekonomi. Bukan saja meniaga itu bagus, tetapi dia boleh kontrol kita punya syarikat-syarikat yang ada, dia boleh kontrol tanah-tanah kita, dia boleh kontrol aset kita dan sebagainya. Jadi saya tak naklah pergi dalam sangat, tapi kita melihat mereka merancang segalanya. Kemudian di samping itu kita juga melihat bagaimana bencana-bencana alam dah mula menjadi satu perkara yang biasa dalam berita-berita yang ada di dalam negara kita. Maknanya banjirnya dengan tanah runtuhnya. Orang kata tak ada banjir, tapi rupa tanah runtuh, saya dah sebut dah. Kita ingat kita duduk kat tempat tinggi-tinggi, selamatlah, rupanya tempat tinggi tanah runtuh pula kan. Masuk tenggelam, lemas. Kemudian begitu juga kita melihat dengan bagaimana keadaan banjir sekarang. Itu tak termasuk lagi besok ada taufan, ada kita kata ribut petir yang besar dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dengan keadaan perancangan mereka itu, kalau kita cuba gabung-gabungkan semua, memanglah makin lama makin susah, makin lama makin susah. Dan saya sebut tadi dalam kuliah yang lepas bagaimana kita akan sampai kepada kemuncak kesusahan. Kemuncak kesusahan. Kita akan sampai kepada kemuncak perkara-perkara yang menyebabkan kita semua akan mungkin mengalirkan air mata. Tetapi pada malam ni saya nak sebut, saya nak pause sekejap lah. Saya nak hold sekejap daripada kita sedang membincangkan tentang bacaan perancangan musuh tadi. Jadi kita nak tengok sekarang ni bahawa di sebalik kesusahan, di sebalik kepayahan, di sebalik semua perkara yang mereka rancang untuk menghapuskan umat Islam terutamanya yang beriman dan nak menghapuskan dunia ini, kebaikan yang ada pada dunia ini duduk di bawah mereka, maka Allah telah berjanji wa 'alallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh itu terdiri daripada khalifah di atas muka bumi ini. Maka sebab tu yang pada malam ni kita nak ada satu perasaan yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Dan janji Allah ni adalah satu yang pasti berlaku. Pasti terjadi. Dia bukan macam janji orang politik atau janji kita sendiri, sama-sama kita pun banyak tak menunai janji. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40 dan 41. Tengok sini apa Allah firman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Allahu akbar. Innallaha laqawiyyun 'aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah
wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ini surah Al-Hajj ayat 40-41 ni. Allah gambarkan kepada kita, ni pun janji Allah juga. And ayat 40-41. Jadi Allah janji juga pada kita. Apa yang Allah janji? Kan, wala yansurannallah. And Allah Subhanahu wa taala pasti menolong, man yansuruh, pasti menolong orang-orang ataupun mereka yang ada bersama agama Allah. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Jadi ni yang kedua. Jadi yang pertama tadi Allah kata Allah janji menang. Allah janji menang. Allah janji menang kepada siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nanti kita tengok iman amal soleh ni apa benda yang kita kena buat ni hari ni. Ada orang hari ni dia fikir pasal prepping aja. Fikir pasal prepping, kita nak kena retort, maka kita buat kursus retort. Buat kursus retort. Kalau buat kursus retort tak apa, tiba-tiba dalam kursus retort tu cerita pula pasal keburukan sahabat-sahabat satu perjuangan. Cerita pula berkenaan dengan kita kata fitnah dan ngumpat-ngumpat orang. Jadi kursus retort lah bagus dah. Contohlah hari ini macam-macam manusia. Jadi kita lihat kan, kita buat kursus, kita buat retort, kita prepare prepping, kita buat apa ni, tanam-tanam, kita beli emas, kita buat. Kita ingat okey dah. Dan macam itu Allah janji kepada orang yang prepping ke? Allah tak janji kepada orang yang prepping janji untuk menang. Allah tak janji. Allah tak janji orang prepping mesti menang, mesti berjaya. Allah tidak berjanji. Allah janji pada siapa? Allazina amanu minkum, dan juga orang-orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh. Kita tengok amal solehnya apa. Kemudian macam mana Allah nak bagi dia jadi, apa namanya, kita panggil jadi sebagai orang yang menang tadi. Dalam ayat surah Al-Hajj ayat 40-41 Allah gambarkan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar, innallaha laqawiyyun aziz. Allah ini benar-benar maha kuat, lagi maha mulia, maha perkasa. Jadi Allah nak katakan, yang nak tolong ni siapa? Yang nak tolong ni Allah. Allah ni siapa? Allah maha kuat, maha perkasa dan maha mulia. Al-Qawi dan Al-Aziz. Jadi Allah nak gambar kat kita ni bukan sebarang orang yang Allah nak tolong ni. Yang Allah nak tolong ni, orang yang nak tolong kita ni, orang beriman ni, ialah Allah Al-Qawi Al-Aziz. Maka siapakah orang-orang yang akan Allah tolong tadi? Apa berlaku kepada mereka ini? Allazina immakkannahum fil ard. Mereka inilah orang-orang yang akan Allah teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini. Jadi Allah nak tolong sehingga Allah selamatkan mereka di atas muka bumi ini. Tuan-tuan guru kita, para ulama kita telah menghuraikan tentang ayat ini. Apa yang dimaksudkan dengan immakkannahum. Sesungguhnya Allah akan menetapkan, meneguhkan kedudukan mereka itu di atas muka bumi ini. Maknanya Allah akan selamatkan mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, prepping yang nombor satu, yang kita kena betul-betul fokus, kena betul-betul buat, bukanlah kita simpan makanan banyak-banyak. Walaupun simpan makanan tu bagus, food bank kena buat juga. Bukanlah kita selamatkan harta kita, tukar ringgit Malaysia kepada apa yang digambarkan emas, dinar. Walaupun tukar emas dan dinar tu bagus, tetapi yang Allah gambarkan kat sini ialah orang-orang yang menolong agama Allah. Orang yang menolong agama Allah itulah yang Allah akan selamatkan di atas muka bumi ini. Ini satu perkara
yang saya rasa kadang-kadang kita tak nampak sangat lagi, tak nampak lagi lah. Kan? Sebab itulah musuh-musuh Islam ini, dia akan menyamar jadi Islam. Dia akan menyamar jadi baik. Dia akan jadi imam, boleh sembahyang kan, boleh jadi imam. Dia akan menyamar jadi orang alim, boleh cakap, ada bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa firman Allah. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW antara keburukan yang ada pada setelah kebaikan datang, iaitu adanya para duat, da'i, penyeru kepada kepada neraka Jahannam, penyeru kepada neraka Jahannam. Maknanya Dajjal ni, tentera je ni, dia bukan berlakon jadi jahat. Dia bukan berlakon jadi jahat. Ada yang jahat tu ada. Tapi dalam pada hari ni dia tak jadi jahat. Dia jadi baik. Sehingga kita rasa itulah dia. Benda yang terbaik sekali yang pernah berlaku dan sebagainya. Dan kita pun nampak kagum dengan dia. Dia boleh cakap Islam, dia boleh baca Quran, dia boleh macam-macam. Kita dia boleh beramal, dia boleh beribadah. Sampai satu peringkat pernah orang yang bukan Islam lebih dipercayai daripada orang Islam. Sampai dipanggil Umar Abdul Aziz. Sampai dipanggil Umar Abdul Aziz. Kenapa? Nampak dia buka puasa sama-sama, makan puasa, makan iftar, buka puasa sama-sama. Dekat masjid ke, dekat surau ke. Boleh bersila, makan dengan orang Islam, makan dengan orang yang buka puasa, yang berpuasa kan. Pakai kopiah songkok. Ini orang yang bukan Islam. Kalau Islam tu mungkin kita kata, tak ada apa, ni orang bukan Islam. Kemudian di samping itu, ada juga yang dengan perkataan-perkataannya menarik hati. Kamu tengok jasad dia, tubuh badan dia, menarik hati. Ini semua adalah perkara-perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka meniru orang beriman kerana mereka nak menipu orang yang baik-baik itu. Mereka tak kisah dengan penganut agama lain. Mereka tak kisah dengan orang yang tak beriman ke Allah ni. Mereka kisah orang yang baik ni sebab dia nak kena jadi baik. Baru orang boleh ikut. Baru orang boleh ikut. Sebab tu tarbiyah di hadapan kita ni, tarbiyah, pendidikan, asuhan yang ada di hadapan kita ni ada dua. Allah gambarkan Quran, wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Ada dua. Di hadapan kamu ni ada dua jalan. Apa dua jalan ni? Yang pertama sekali, jalan membina orang-orang yang munafik. Jalan membina orang yang munafik yang tidak ada sikit pun iman. Sehingga akhirnya bila dah berlaku banyak ramai orang begitu kan, maka semua pakat-pakat ikut yang ni. Ini arus. Dan yang satu lagi, membina orang-orang yang beriman yang sedikit pun tidak ada nifak. Ini tarbiyah Islamiyah harakiyah. Pendidikan Islam berbentuk gerakan. Yang membina iman, yang membina al-fikr. Cara berfikir yang betul, iman yang sahih, berfikir yang betul, ibadah yang sahih, akhlak yang sahih, akhlak yang kuat. Quwwatul khuluq ataupun akhlak yang matin, yang kuat. Jadi ada dua jalan. Depan kita ni ada dua jalan. Jadi sebab tu Allah gambarkan di sini kan, Allah akan tolong orang siapa? Orang yang beriman tadi. Jadi orang musuh-musuh pun tirulah orang beriman. Tiru orang beriman ni. Maka Allah berjanji kepada mereka akan diteguhkan kedudukan mereka. Maka apa amalan mereka? Ini amal. Ini amal yang saya nak sebutkan pada malam ni. Kita kena buat ni. Orang yang akan Allah tolong ni. Siapakah orang yang akan tolong? Yang pertama sekali, aqamus salah. Betul, mereka mendirikan solat. Tuan-tuan, puan-puan, daripada pagi tadi kita bangun tidur. Pagi-pagi sebelum subuh, waktu tahajud, ataupun waktu subuh, fajar, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Sepanjang hidup kita pada hari ini, adakah kita telah mendirikan solat? Aqamus salah. Apa maksud aqamus salah ni, tuan-tuan? Bukan buat solat.
bukan solat saja, tetapi mendirikan solat. Allah gambarkan orang yang akan selamat, nombor satu, orang yang menghidupkan solat dia. Apa maksud menghidupkan solat tadi? Maksud menghidupkan solat, nombor satu, solat itu menjadi roh dia, menjadi makanan dia, menjadi bekalan dia. Maknanya dia meningkatkan kekuatan dia dengan solat. Saya teringat masa kami dulu, saya pernah ceritalah pada bahagian tuan-tuan, bagaimana masa kami dulu kena tangkap dengan Israel, bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita atas kapal, masuk dalam penjara. Saya tak tahulah orang lain, tapi saya sendirilah, saya rasa, sebabnya duduk dalam penjara, kena kurung. Tak boleh gerak dah, tak boleh keluar pergi mana, tak boleh duduk dalam penjara. Dan kemudian tak tahu pula macam mana nak jadi, apa nak berlaku. Kata warden tu, kata 6 bulan, minimal 6 months you will be in jail, in prison. 6 months dia kata, 6 months. Itu dia cakap mungkin lebih lagi. Kita pula Malaysia tak ada, apa dia panggil, hubungan diplomatik dengan Israel. Maka masa tu sebabnya, ya Allah, sedihnya, ya Allah, teringat anak-anak, isteri, teringat keluarga, kawan-kawan, teringat semua. Maka menangis dalam penjara sembahyang, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah izin. Masa itulah kan, bila dah tak ada apa-apa ni, kita dah tak ada apa-apa ni kan, dunia dah tak ada dah. Maka masa tu kita teringat balik bahawa sesungguhnya semua ni qada dan qadar Allah, semua ni merupakan ketentuan Allah. Maka kita pun melepaskan diri ke dunia daripada hati kita. Ya Allah, Engkau nak ambil dunia, ambillah. Ya Allah, Engkau nak ambil apa yang ada pada aku, Engkau ambillah ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau berilah aku redha dan sabar. Tuan-tuan perempuan, mungkin masa tu dalam keadaan terdesak betul-betul, kita tak ada apa-apa dalam penjara, kita terasalah kan. Mendirikan solat ni menyebabkan kita ni boleh merasai. Ini yang kami rasa lah, mungkin kan yang lain pun rasa sama juga, kita pun akan rasa, iaitu bila kita solat ada bekalan, kita rasa nikmat solat. Solat ni rasa seronok. Solat ni rasa seronok, rasa best. Sembahyang ni rasa best macam itu. Sehingga kan bila saya dah habis solat tu, kami dah nak keluar masa tu, Allah izin dapatlah keluar kan. Masa nak keluar tu saya kata, ya Allah, kalaulah tidak kerana solat itu membina kekuatan, maka tentulah aku dah jadi stres, trauma, mungkin silap-silap gila. Kenapa? Mengenangkan apa yang berlaku. Jadi bila solat ini memberi bekalan, menjadi bekalan, zadu ala tariq, jadi bekalan di atas perjalanan kita, dakwah ke, jihad ke, tarbiyah ke, hidup kita ini. Maka itulah kesan daripada mendirikan solat, aqamus solah. Jadi aqamus solah ni, mendirikan solat ni bukan sekadar solat, tetapi menghidupkan hati kita, menghidupkan pemikiran kita, membina kekuatan kita. Ini aqamus solah. Jadi sebab tu kita hari ni tengok daripada subuh tadi, mungkin sebelum subuh dah bangun dah, mungkin daripada tahajud kita sampailah kepada isyak yang kita solat tadi. Adakah solat tadi benar-benar menyentuh hati kita, membina satu pemikiran, kejelasan matlamat hidup kita, membina satu kekuatan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih kuat lagi selepas daripada kita solat. Ini maksud aqamus salah. Maknanya kita mendirikan satu hubungan, satu keterikatan dengan Allah melalui solat. Jadi solat ni tuan-tuan bukan main-main. Jadi prepping yang pertama, solat yang menghubungkan, yang menghidupkan, yang memberi bekalan kepada kita untuk menuju kepada hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Kan, hari yang penuh dengan kesusahan. Macam Rasul SAW, apakah dia perkara yang menjadikan Rasul SAW kuat berhadapan dengan ujian-ujian yang ada? Tak ada lain melainkan as-salah, hubungan direct kepada Allah. Jadi Rasul SAW terhibur, merasa tenang dengan apa yang berlaku di hadapan dia tadi, kesusahan-kesusahan ujian, dengan solat. Jadi kita nak kena betulkan solat kita. Ini nombor satu. Jadi
Apa berita baik yang saya nak gambarkan, tuan-tuan? Sebenarnya saya cakap belakang-belakang sikit, tapi saya cakap awal sikit, tak apa. Berita baik ni daripada apa yang Allah gambarkan dalam ayat-ayat ini, menunjukkan kepada kita apa pun yang berlaku. Anwar Ibrahim menang, Muhyiddin kalah. Kan, DAP memerintah kerajaan, PAS kalah. Walaupun PAS 49 kerusi, dia tak boleh merintah juga. Merintahnya DAP. Dan kemudian bagaimana orang-orang Amerika pula makin gembira tengok Anwar Ibrahim jadi ni, gembira. Orang ni pula jadi, kita tengok macam-macam berlaku pada hari ni. Kan? Kita rasa macam-macam. Dan kemudian dunia pula, ekonomi pula sebagainya. Dalam keadaan apa pun keadaan yang berlaku, kita melihat apa pun yang terjadi di hadapan kita. Nombor satu, kita yakin semua perkara itu diizinkan oleh Allah berlaku. Siapa yang merancang? Siapa yang menjadikan perkara itu berlaku? Allah. Bila Allah menjadikan perkara berlaku, tentulah Anwar Ibrahim dia naik jadi presiden. Perdana Menteri ni, dia ada tugas dia. Yang Allah SWT akan beri satu tugas pada dia, yang dia pun tak perasan, yang dia pun mungkin tak tahu yang itu adalah perintah Allah. Tetapi tugas itu akan dibuat untuk kebaikan kebangkitan Islam. Kalau Lim Guan Eng pun naik sebagai Perdana Menteri Malaysia, dia akan bertugas juga. Macam mana Firaun yang nak membunuh Musa, tiba-tiba Firaun kan bertugas menjaga Musa daripada kecil sampai besar. Bukan saja menjaga Musa, kan, sampai mereka memberikan apa sahaja yang baik kepada Musa tadi. Jaga dia. Duduk dalam istana. Nampak? Ini perancangan Allah ni. Jadi kita jangan tengok satu aspek aja. Oh, ini sekarang ni WHO dah kontrol kita. Oh, sekarang ni United Nation di belakangnya ada Zionis kontrol kita. Oh, sekarang ni ada askar PBB kontrol kita. Oh, sekarang ni ada Illuminati, ada Freemason kontrol kita. Orang besar-besar negara kita pun ramai yang terlibat dengan Freemason dan Illuminati. Ramai yang terlibat duduk di bawah perjanjian mereka. Oh, harta dan sebagainya mereka kontrol. Ekonomi mereka kontrol. Kesihatan mereka kontrol. Kan? Agama pun besok mereka nak kontrol. Semua ni kita tengok nampak. Oh, takut. Risau kita melihat apa yang berlaku. Rupanya yang berlaku semua tu biiznillah, dengan izin Allah. Dan kenapa berlaku dengan izin Allah? Memang Allah yang maha berkuasa. Dan Allah yang maha perkasa. Maka apabila Allah yang menyusun segala-galanya bagi orang yang beriman tadi, maka dia nampak, kan? Dia nampak, ya Allah, rupanya engkau nak hantar musuh menguasai kami supaya kami lebih cerdas, lebih cergas, lebih kuat, lebih prihatin, lebih menjadi lebih serius. Sebelum ni semayang pun mungkin lebih kurang aja. Sekarang ni merasa, ya Allah, semayang kita bermula kita jaga. Kenapa? Kerana melihat musuh tadi. Jadi Allah susun. Macam Firaun, dia nak bunuh Musa. Allah susun dia jadi neni. Kita panggil neni, tukang jaga Musa alaihissalam. Dia pula panggil orang yang boleh menyusukan Musa. Siapa yang boleh menyusukan Musa, dia bagi duit pula. Mak Musa alaihissalam, ibu kepada Nabi Musa datang. Dia memberi susu kepada anak dia. Dia tahu ni anak dia. Dan kemudian dapat upah lagi. Nampak ni Allah punya bijaksana ni. Allah punya bijaksana ni sampai peringkat yang menyusukan Musa tu mak dia. Bukan kata susu kosong-kosong. Bagi dapat duit lagi. Bagi putera raja ni susu. Padahal itu Musa yang akan kalahkan dia. Yang akan menyebabkan dia mati di dalam tenggelam dekat laut. Kan? Habis kehebatan dia. Nampak? Ini bila orang itu mendirikan solat, aqamus salah, mendirikan solat, hubungan dia dengan Allah menjadi kuat. Hubungan dengan Allah, keyakinannya menjadi kuat, keyakinan dia tadi. Maka dia melihat, ya Allah, engkaulah yang berkuasa, engkaulah yang maha agung, maha kuat. Maka dia tak rasa bimbang. Bukan rasa tak takut.
tak takut langsung dia diam, duduk tak buat apa-apa. Tak, dia akan buat sebab dia tahu benda-benda ni semua Allah susun. Jadi dia ambil peluang lah. Dia ambil peluang. Apa yang Allah ruangkan pada dia. Jadi orang yang akan ditegakkan, diteguhkan kedudukannya di atas muka bumi ini ialah orang yang mendirikan solat. Jadi prepping nombor satu, amalan nombor satu yang Allah gambarkan, siapa nak selamat ni daripada banjir besar, nak selamat daripada taufan, nak selamat daripada tanah runtuh, bangunan runtuh, nak selamat daripada apa sahaja ni, maka dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Bukan maksud diri solat tak kena banjir. Bukan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak suruh kita takut pada banjir. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kepada mereka yang solat walaupun duduk dalam banjir, tetapi dia boleh rasa nikmat, bahagia, dia boleh rasa tenang, dia boleh melepasi ujian-ujian. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Memang kita akan jumpa. InsyaAllah akan datang ni saya akan cerita pula apa ancaman-ancaman mereka ni. Jadi apa yang berita gembira, tak sebut lagi berita gembira ni. Berita gembira tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghancurkan umat Muhammad ini, tidak akan menghancurkan orang beriman ini, yang beramal soleh ini, kerana Allah Ta'ala akan berikan kemenangan pada dia. Maka kalau hari ini kita tak bersedia, umat Islam tak bersedialah, kita kata gitu, maka mereka tidak akan boleh buat apa-apa. Niat mereka nak hancurkan kita, niat mereka nak kontrol, nak buat semua, tapi Allah buka, akhirnya mereka tak dapat. Jadi sebab tu saya sebut tadi, mereka rancang 2022 ni ialah tarikh tamat, tarikh berkuasa. Mereka terpaksa lanjutkan kepada 2024-2025. Mereka extend. Mula-mula pada tahun 1997. Tarikh mereka nak kuasa dunia 1997, cukup 100 tahun. 1897 mereka mengadakan satu pertemuan di Basel. 100 tahun, kurang lebih. Kemudian mereka lanjutkan kepada, mereka mulakan peperangan yang lebih besar lagi. Kalau kita ingat peristiwa 9/11, iaitu pada tahun 2001, World Trade Center. Dikatakan bahawa ekstremis agama yang bernama Al-Qaeda itu akan merancang menghancurkan dunia. Pengganaslah. Maka mereka merancang macam-macam. 2001, sepatutnya tahun 2010, 2011, dia dah boleh kontrol lah. Tapi Allah tak izin, sehingga mereka kata kita kena lanjutkan sehingga pada tahun 2022. 2022 pun tak jadi, tak dapat. Sekarang ni mereka mensasarkan 2024, 2025. Jadi juga digambarkan dalam Quran bagaimana Allah menggambarkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi ini yang membuat kerosakan 2 kali. Maknanya mereka ni tangguh dah 2 kali tangguh dah. Yang pertama tangguh 1997, mereka nak menguasai dunia. Allah tak izin. 2022 Allah tak izin. Sekarang ni mereka terpaksa tangguh. Mereka merancang untuk buat pada tahun 2024, 2025 untuk menghantam, nak habiskan orang yang berjuang. 2024, 2025 mereka rancang sekarang ni untuk menghabiskan semua orang yang berjuang, dan 2027 mereka kontrol semua, dan 2030 mereka akan menguasai mulkan Jabbariyah, iaitu totalitarian, kontrol 100%. 2030. 2030 ni sebenarnya mereka rancanglah
untuk nak sebut agenda 2030. Jadi bila mereka nak buat agenda 2030 ini, kan, maka mereka kata mereka akan menang 2030 ini, tetapi Allah janji kita menang. InsyaAllah, tuan-tuan perempuan rahmati Allah, insyaAllah kita akan menang sebelum mereka menang. Digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin, 2027 kita akan menang, insya-Allah. 2027, 2028 ini, kenapa saya sebut ini bukan ramalan, tuan-tuan. Ini bukan ramalan kaji cuaca. Tapi ini nak sebut perancangan mereka. Mereka nak hentam kita secara maksimum 2024, 2025. Mereka expect akan habis dalam masa setahun. Habis semua. Lepas tu mereka kontrol semua peraturan, bencana alam, dengan inovasi AI-nya, artificial intelligence-nya, ekonominya dan sebagainya. 2030 semua mereka habis. Mereka kalahkan kita. So tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah, maka di sini yang saya nak sebut, dan Allah gambarkan kat kita, Allah rancang juga, mereka rancang. Allah akan teguhkan diri kita ini, Allah akan beri kemenangan kepada kita. Nombor satu, syaratnya mesti kita menghidupkan solat. Sebelum menghidupkan solat, apa syarat tadi? Apa syarat tadi? Syarat tadi ialah beriman. Kita kena membina keimanan kita. Sebab Allah janji hanya kepada orang beriman saja. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah SWT menjanjikan kepada orang yang beriman di kalangan kamu. Wa'amilus salihat. Orang beriman yang macam mana? Orang beriman yang beramal soleh. Apa amal soleh ini? Dimulakan dengan solat. Dimulakan dengan menghidupkan solat, aqamus solah. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan yang tengok pada malam ni, saya pun tak tahu berapa ramai yang tengok ni. Kalau kita nak menang akhir zaman, nak sungguh-sungguh, maka jagalah solat kita. Jaga solat ni bukan hanya sekadar solat, tetapi pastikan solat kita itu meningkat khusyuk. Pastikan. Sebab itu disebut aqamus salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan kepada mereka yang menjaga solat, nombor satu. Yang menjaga solat, khusyuknya dijaga, ikhlasnya dijaga. Dijaga rukun-rukun yang zahir, rukun-rukun yang batin. Rukun yang zahir seperti ada 13 rukun zahir. Yang qaulinya dan sebagainya, dan kemudian rukun yang batin. Kemudian tanda solat itu hidup, maka dia akan sentiasa dalam suasana bersolat, disebut salatul daim. Salatul daim ini ada orang kata ini macam ajaran sesat, solat daim. Kenapa solat daim macam sesat ni? Sebab ada jenis puak-puak kebatinan. Puak-puak yang batiniah ini, dia mengatakan solat ini kita kena buat sentiasa, bukan 5 waktu je. Maka dia kata kena pakai solat dengan niat. Itu masuk solat daim, dia kata. Solat yang dengan niat. Dia sebenarnya bukan macam tu. Ni orang yang tak belajar syariat ni, tak belajar fiqah ni, kan, tak faham. Dia belajar tarikat aja, dia belajar hakikat aja. Tapi syariat tak ada. Jadi dia kata solat ni dengan niat pun cukup. Asalkan kita dah betul kenal Allah, makrifat Allah, boleh zikir pada Allah, kita dah meningkat, maka dia kata solat cukup dengan niat. Ni tak betul. Tak betul kan? Jadi kita nak kena faham. Aqamus salah, salat yang melahirkan amar ma'ruf nahi munkar selepas ni. Selepas ni. Jadi sebab tu nombor satu, Allah akan memberikan kemenangan. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, kita masih ada peluang. Saya ingatlah tuan-tuan rahmat Allah, malam ni saya nak cakap secara terus terang lah. Saya tak cakap banyak-banyak kat luar sangat. Saya cakap dekat dengan kawan-kawan Ansar, kawan-kawan sahabat-sahabat yang dekat-dekat lah. Sebenarnya mereka rancang ni, perancangan mereka yang terakhir ni, iaitu mesti dia nak menang 2025, 24, 2024, 25 ni mesti dia nak kontrol.
maka kita akan berhadapan bermula tahun depan dengan berbagai perkara kesusahan. Kita akan berhadapan dengan bencana alam, kita akan berhadapan dengan bencana ekonomi, kita akan berhadapan dengan bencana penyakit, kita akan berhadapan dengan bencana agama, perpecahan, kita akan berhadapan dengan bencana-bencana jenayah. Kan? Ramai orang akan mula bergaduh, berselisih. Kita akan berhadapan dengan boikot, memboikot mungkin. Perpecahan demi perpecahan. Jadi kita akan berhadapan dengan semua jenis bencana. 23 bermula dengan lebih intensif. Kemudian selepas itu kita akan berhadapan dengan kesusahan. Jadi sebab tu kita kena faham apa yang saya sebut sini. Iaitu yang pertama sekali, Allah memerintahkan kita supaya mendirikan solat. Yang kedua, wa atauz zakah. Yang kedua, kita kena infak. Zakat, infak. Infak ni daripada apa? Infak ni daripada apa sahaja yang mampu. Satu, mungkin kita mampu dari sudut pemikiran kita, bagi buah fikiran. Yang kedua, mungkin dari sudut kita punya fizikal, kita bagi. Kita boleh gotong royong. Ni hari Sabtu ni insya-Allah ada gotong royong. Perdana kita buat di Rimbunan Kasih di Melaka. Siapa yang ada ke lapangan, jemputlah sama-sama. Jadi gotong royong untuk ladang rakyat. Jadi kita pun pergi sana dan buat sebagainya. Jadi mungkin tenaga, mungkin kepakaran, mungkin ada dana duit siapa yang mampu. Jadi ikutlah kemampuan, tapi infak. Infak ni pula ada yang wajib dan kemudian ada yang sunnah. Wa atauz zakah. Zakat ni wajib, ada yang sunnah. Infak ni ada yang sunnah juga. Jadi kena infak. Infak pada mana? Infak kepada Allah, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan lokek tuan-tuan. Kita ingat kita miskin, kita tak boleh sedekah. Miskinlah kena sedekah. Tak ada orang yang miskin dia sedekah. Dengan sebab miskin dia sedekah, dia miskin. Tak ada. Maka sedekahlah kita. Lagi tak ada duit, kita lagi bagi. Baik, jadi kita nak sebut dekat sini bagaimana keadaan yang berlaku. Jadi ada orang tanya pasal solatul daim tadi. Solatul daim ni sebenarnya kita telah pun berbincang. Solatul daim itu telah kita berbincang bagaimana solat ini adalah merupakan solat yang ada dia punya kaedah-kaedah. Dia bukan grup-grup batiniyah ni. Grup batiniyah ni dia solat dengan niat aja. Itu salah lah, tak betul. Solat di daim ni daimun ni maknanya berterusan. Maknanya kita menghidupkan roh suasana solat tu, yang di dalam solat tu kita bawa keluar solat. Contohnya dalam solat kita berzikir, luar solat kita berzikir. Dalam solat kita membesarkan, mengagungkan Allah. Luar solat kita membesar dan mengagungkan Allah. Dalam solat kita tidak bermaksiat, tidak bermungkar. Dalam luar solat kita tidak bermaksiat. Kita bawa suasana. Itu yang kita maksudkan solatul daim. Solat yang membina kekuatan. Untuk mencegah. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Baik. Jadi kemudian yang kedua ialah infak. Mesti ada infak. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, kita akan buat program-program yang bersangkut paut dengan dakwah. Program yang bersangkut paut dengan tarbiyah. Program bersangkut dengan membina kekuatan jihad dan penyatuan umat. Maka datang. Ikut, kita join kita. Buat sama-sama. Ada NGO yang baik, yang bagus. Di hadapan kita banyak NGO yang baik. Kan? Antaranya Haluan. Bagus. Ikut. Kemudian kita pun ada Ansar. Ikut. Bagus. Kalau yang politik-politik tu tak ikut pun tak apa. Jadi kita buat benda-benda yang sangkut paut dengan kerja-kerja kebaikan, kebajikan ini. Supaya ia menjadi sebahagian daripada prepping kita untuk berhadapan dengan kesusahan di akhir zaman. Kesusahan di akhir zaman ni. Rupa-rupanya infak fisabilillah akan membina kekuatan. Ini satu benda yang penting. InsyaAllah. Kemudian seterusnya ialah apa yang Allah gambarkan di sini. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Melakukan perbuatan menyuruh kepada ma'ruf, mencegah munkar. Jadi maknanya apa? Dia apa menyuruh ma'ruf, mencegah munkar ni? Kita
menyuruh ma'ruf ni mengajak manusia kepada kebaikan. Mencegah manusia daripada mungkar. Kebaikan yang pertama, akidah. Mentauhidkan Allah. Kebaikan yang pertama, mentauhidkan Allah. Kita kena faham macam mana, apa maksud syahadah. Kalimah syahadah ni kita kena faham. Kalimah syahadah kena faham. Kena tahu rukun-rukun syahadah ni apa. Apa rukun syahadah? Kena tahu rukun syahadah. Kalau orang-orang yang belajar di universiti tak tahu rukun syahadah ni apa. Mungkin dekat universiti tak ada, tak belajar. Kita kena cari rukun syahadah. Apa perkara yang membatalkan syahadah? Apa perkara yang membatalkan syahadah? Kita kena cari, cari tengok betul-betul. Ini kita sebut amar ma'ruf. Yang pertama sekali, mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah inilah perkara yang perlu kita buat. Ni bukan sunat-sunat ni. Ni wajib. Mentauhidkan Allah ni wajib. Sebab tu kita kalau boleh ada syahadah, kita tajdidkan syahadah kita. Maknanya kita perbaharui syahadah kita sentiasa. Dan kalau syahadah kita itu bersanad, lagi bagus. Maknanya kita baca syahadah tu dengan di hadapan guru-guru kita. Dan kemudian guru itu pula ada sanad dia. Daripada guru yang sebelum sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam itu. Lagi baguslah, maknanya sebab guru-guru yang mentalkinkan syahadah tadi, dia akan mendidik, mentarbiah, mengajar tentang ilmunya pula. Dia bukan hanya sekadar syahadah aja, dia kena ajar, dia kena didik. Kalau tak didik, tak ajar, mari tak sampai syahadah tu. Macam kita hari ni belajar dekat Google je. Belajar dekat Google, apa syahadah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita tak tahu suasananya macam mana, penghayatannya macam mana, perasaannya macam mana, tak tahu. Jadi kita kena bina satu kekuatan dengan kita mentalkinkan semula, mentajdidkan semula syahadah tadi. Sebab itu tuan-tuan berhormat Allah, insya-Allah kita susun syahadah yang boleh diikat dengan sanad tadi. Insya-Allah kita susun dan kemudian kita akan beri penerangan tentang bagaimana syahadah tadi itu yang perlu dihidupkan. Ini amar ma'ruf nombor 1. Amar ma'ruf nombor 1, kita membetulkan hubungan kita dengan Allah. Apa maksud membetulkan hubungan kita dengan Allah? Mentajdidkan, membetulkan syahadah kita. Penghayatan syahadah kita. Kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita kena betulkan. Ini prepping yang utama ni. Prepping yang utama. Kita tak selamat, tuan-tuan, tak selamat. Dajjal akan datang. Tentera dia akan datang merosakkan akidah kita. Inilah perkara yang kita buat dalam program. Kita akan buat tamrin 1 di Johor Bahru, insya-Allah. Tamrin 1 yang ini akan menceritakan tentang perancangan jahat musuh dan juga kita akan membincangkan tentang salah satunya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Dia akan buat di Johor Bahru 30-31 ke gitu, kurang lebih lah. Siapa yang belum lagi boleh datang, boleh. Cuba hubungi kawan-kawan Ansar yang ada di negeri-negeri yang ada. Jadi syahadah ni, amar ma'ruf, kita membina kekuatan kalimah tauhid. Kemudian selain daripada itu, amar ma'ruf apa? Kita mengajak manusia kembali kepada Islam yang hakiki, Islam yang sebenar, Islam yang menyeluruh sebagai ad-din, bukan Islam sembahyang aja. Bukan Islam sembahyang aja. Kita sembahyang, kita rasa dah okey dah. Tapi kita tak puasa, Ramadan tinggal. Kita sembahyang, kita puasa, dah rasa okey. Zakat tak bayar, contohnya. Jadi kita kena menghidupkan suasana-suasana Islam. Islam yang macam mana? Islam yang syumul. Itu amar ma'ruf. Allah gambarkan apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Itu musuh yang nyata. Jadi nak sebut kat sini, amar ma'ruf yang pertama ialah kita kena membetulkan akidah kita, syahadah kita. Amar ma'ruf yang kedua ialah kita kena membetulkan penghayatan Islam kita. Kerana apa? Kerana akan berlaku pada masa yang terdekat ini, Islam akan diubah
Apa yang diubah? Islam akan dicampur adukkan dengan jahiliyah. Ini yang kita akan nampak nanti. Islam. Tapi yang jahiliyah, yang gelap, yang terpisah daripada Islam, yang berlawanan dengan Islam, yang syaitan pun dia nak juga, yang nafsu pun dia nak juga. Ini Islam yang akan ada di hadapan. Yang arus yang ada pada hari ini, Islamnya macam mana? Islam yang bercampur aduk. Sedangkan Allah perintah, jangan campur aduk. Campur aduk tu liberal. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Jadi Allah perintah jangan campur. Ini dikata, okey, mari kita panggil, buat pengajian kat rumah saya semua. Buat pengajian kat rumah saya. Panggil ulama-ulama A, ulama B, ulama C. Panggil semua ulama-ulama buat pengajian. Panggil semua orang alim, orang soleh buat pengajian. Duduk depan, tanya soal. Buat pengajian Islam. Nampak Islam. Alhamdulillah ada majlis ilmu. Alhamdulillah ada benda yang baik, yang soleh. Tawaduk. Makan sama-sama dengan orang. Ramai kan. Pakai pun pakai biasa je, tak pakai orang-orang besar-besar contohnya. Tapi besok bila pergi ke tempat-tempat yang jahat, pelacuran, tempat-tempat LGBTI, tempat-tempat bersangkut paut dengan gay, lesbian, bisexual, transseksual dan sebagainya, kan? Bila tengok pula dengan perkataan-perkataan yang benda-benda yang bersangkut dengan akidah yang disatukan, sehingga dia kata kita ni menyembah Tuhan yang sama. Dia nak menyamaratakan agama-agama. Maka Islam yang disamakan dengan agama lain, itu disebut pluralisme. Islam yang disamakan dengan agama-agama lain, itu disebut pluralisme. Kita menyamaratakan agama-agama. Hak ni bukan Islam. Yang ini adalah campur aduk, rojak. Begitu. Dia bukan Islam. Islam ni hanya Islam saja. Inna dina indallah al-Islam. Minta maaf ada putus-putus line. InsyaAllah kita boleh tengok kemudian lebih smooth insyaAllah. Jadi, nombor 2, amar ma'ruf mesti mengajak kepada Islam sebagai satu sistem kehidupan. Bukan sebagai satu sistem yang bercampur-campur. Ada Islam sikit, ada Islam banyak, tapi di lain-lain di celah-celah tu ada Hindu, di celah-celah tu ada Kristian, di celah-celah tu ada agama-agama Bahai, ada agama-agama yang lain. Jadi bukan Islam yang macam itu. Amar ma'ruf dengan kebaikan, mestilah kita menegakkan sistem Islam. Jadi ini yang digambarkan, sehingga tidak ada fitnah kepada agama itu. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Dajjal datang besok. Sebelum Dajjal datang, agama kita ni akan dicampur-campurkan oleh orang liberal. Ini bahaya liberal ni. Dia campur-campurkan. Boleh terima pandangan barat, boleh terima pandangan timur, boleh terima pandangan agama lain, walaupun pandangan itu membawa kepada syirik kepada Allah. Boleh terima, yang penting baik. Dia tak bunuh orang, dia tak curi, dia tak buat apa. Yang jahat-jahat disebut jahat dalam kategori dia, bukan dalam kategori syariah Islam. Jadi kita tengok amar ma'ruf kena buat. Jadi yang pertama, akidah iman. Yang kedua, al-Islam itu sendiri. Yang ketiga, ma'ruf ni apa? Kita kena menyeru kepada kebangkitan. Yang ketiga, kena menyeru kepada kebangkitan. Apa maksud kebangkitan ni? Maknanya kita sama-sama pakat-pakatlah berukhuwah, pakat-pakatlah berkasih sayang, pakat-pakat kita tolong-menolong. Tolong-menolong. Pakat-pakat kita bantu-membantu untuk menegakkan al-Islam yang syumul tadi, yang menyeluruh tadi. Kemudian menegakkan akidah Allah, akidah kepada Allah dan sebagainya. Jadi kita kena tengok yang ni. Kalau tidak, habis kita. Hanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar ni apa pula? Kena tolak perkara yang syirik kepada Allah. Benda yang mensyirikkan Allah kena buang. Kita kena proses akidah iman kita. Ni tuan-tuan perempuan, sebut pasal proses ni. Kita ingat, aku dah beriman dah, aku dah Islam dah. Tuan-tuan, kita tak tahu. Rupanya kita mensyirikkan Allah. Kita tak tahu.
tanpa sedar. Ataupun dengan sedar tapi kita tak mau berubah. Mensyirikkan Allah. Banyak benda yang orang mensyirikkan Allah hari ini. Contoh, kita mencari redha manusia lebih daripada redha Allah. Itu mensyirikkan Allah. Kan? Bos kata tak payah semayang lah. Tak payah semayang lah. Macam itu. Tak apalah bos, tak apalah. Dah bos kata macam itu, saya ikut aja lah. Mensyirikkan Allah. Bos lebih besar daripada Allah. Dalam hidup kita ni. Bos tak payah semayang, kata bos. Kita tahu Allah perintah semayang. Allah perintah semayang. Ini maknanya munkar akbar. Munkar yang bersangkut dengan akidah. Yang inilah sebagai bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah ni benda yang sesat. Jadi sebab tu sekarang ni kita kena faham. Kita kena buat yang ini. Kalau tidak, Allah tak akan tolong kita. Allah tak akan tolong kita. Habis Ustaz, kalau kita tak prepare, tak prepping makanan macam mana, nanti laparlah kita. Saya nak sebut sini. Soalan ni sama. Aisyah pernah tanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah keadaan umat Islam ketika mana Dajjal keluar, datang. Masa tu tak ada makanan, tak ada minuman, habis mereka lapar. Bagaimana? Ini soalan sama. Aisyah tanya kat Rasulullah SAW. Kita pun tanya. Wahai Ustaz, kalau kita tak prepping makanan, tak prepping minuman, tak prepping ladang sebagainya, tak prepping masuk hutan, macam mana nak selamat akhir zaman? Saya tak kata prepping tu tak boleh buat. Prepping tu buat, tapi amal soleh ni kena buat dulu. Maka Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi jawab? Ya Aisyah, sungguh-sungguh orang beriman pada masa itu dengan akidah yang jelas, dengan Islam yang jelas, dengan ukhuwah yang jelas, perjuangan yang jelas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka makanan daripada makanan malaikat. Ni al-hadis. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud makanan malaikat? Mereka yang beriman, mereka yang mengambil Islam sebagai satu sistem kehidupan, mereka yang membangkitkan kekuatan membina Islam tadi, menegakkan Islam tadi, dengan ukhuwahnya, dengan jamaahnya bersama-sama tadi, maka Allah akan memberikan kepada mereka satu ilham, satu kekuatan untuk mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi orang beriman rupa-rupanya dengan membaca kitab tadi, membaca zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka kata Nabi sallam, Allah akan memberikan mereka merasa kenyang mereka, sehingga tidak ada lagi kebimbangan mereka terhadap masalah kebuluran. Jadi nampak tak? Allah tolong. Jadi ini sebab Allah tolong. Kalau kita hanya sekadar prepping makanan, bukan kata prepping makanan tak penting, penting. Prepping lah penting. Tapi itu sebagai perkara yang kita kena buat dalam rangka perintah Allah. Tapi benda yang kita kena tegakkan tadi, yang Allah akan tegakkan, teguhkan kedudukan kita di atas muka bumi ini, daripada segala bencana-bencana yang ada. Yang pertama kita sebut tadi apa? Kita kena beriman dengan iman yang benar. Dan kemudian kena beramal soleh, bermula dengan apa? Solat, tegakkan solat. Dan kemudian kita kena keluarkan zakat. Yang kita kena melakukan amar ma'ruf, apa dia? Tegakkan al-iman. Tegakkan Islam yang syumul, yang sebagai satu kehidupan, sistem. Berjuang. Kemudian mencegah daripada kesyirikan. Jadi bila kita melakukan amalan-amalan tadi, termasuklah amar ma'ruf nahi munkar tadi, maka Allah akan tolong. Allah akan bantu. Dia lapar. Lapar bukan tak lapar. Tapi lapar tu digantikan dengan makan. Allah bagi kenyang. Dia takut. Takut tu digantikan dengan ketenangan. Digantikan dengan ketenangan. Terancam, dikelilingi musuh. Tetapi oleh kerana imannya kuat, salatnya mantap,
kan, zakatnya dikeluarkan sama-sama, dikeluarkan infak fisabilillah, tolong bantu pejuang-pejuang tadi sebagainya. Amar ma'ruf nahi munkar, dia buat pula kerja-kerja JDT. JDT ni jihad dakwah dan tarbiyah. Kerja-kerja membina kekuatan umat, dibantu pula. Maka Allah tolong dia. Macam mana Musa yang nak dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun nak bunuh Musa. Akhirnya Fir'aun yang nak bunuh Musa tadi, dialah yang jadi tukang jaga Musa. Dia yang jadi tukang bagi makan Musa. Dialah yang jadi tukang bagi sesuatu supaya Musa tu gembira. Supaya Musa tu sihat. Dia tukang jaga. Allah jadikan dia seolah-olahnya hamba jaga Musa yang dia nak bunuh tadi. Padahal dia nak bunuh Musa. Tapi Allah yang maha hebat tukar peranan Fir'aun. Daripada Fir'aun jadi raja, dia tengok Musa, dia kesian, dia penjaga Musa. Akhirnya Musa besar menentang dia pula. Jadi Allah akan jaga orang beriman ni. Orang yang beramal soleh ini, Allah akan menjaga dia. Dan akhirnya Allah akan memberikan kemenangan. InsyaAllah kita akan bincang kemenangan kemudian depan ni. Macam mana nak menang? Macam mana nak menang? Kita kena buat, kan? Jiwa kita kena kuat. Kebangkitan jiwa, kata Al-Banna rahimallah. Kebangkitan sikap, kebangkitan ukhuwah, kebangkitan organisasi yang mempunyai, kan, kefahaman dasar siasah harakiyahnya, siasah dakwahnya, siasah tarbiyah dan siasah jihadnya yang benar. Jadi kita kena faham semua benda-benda tu dan bergerak bersama-sama. Allah janji menang. Bukan saya janji, no. Allah janji menang. InsyaAllah kita akan bincang pula lepas ni. Jadi sekarang ni gembiralah. Kenapa kita gembira? Kerana kita, Allah bagi iman. Kemudian kerana kita, Allah bagi peluang untuk beramal soleh. Itu gembira. Sebab itu syarat utama kemenangan yang Allah akan beri kepada kita. Kalau kita duduk rumah aja, kalau kita jaga makanan aja, jaga minuman aja, retort aja, tapi kita tak buat amal soleh, tak beriman betul-betul, tak meningkatkan, tak proses hati kita supaya bersih, tak proses akidah kita supaya kuat, maka kita bimbang. Datang ujian nanti, kita kalah. Kita kalah. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan Allah, marilah sama-sama kita menghidupkan suasana dakwah, tarbiyah dan perjuangan yang sebenar. Sama-sama kita hidupkan. InsyaAllah. Banyak tempat-tempat yang boleh kita bersama, tapi itulah antara apa yang akan dibuat oleh Angkatan Sukarelawan Rakyat Ansar. Inilah yang Ansar akan buat, insyaAllah. Jadi kita akan bina kekuatan sama-sama. Bersama-sama dengan kita kata NGO yang lain. Yang saya boleh sebut kat sini contohnya Haluan. Jadi kita sama-sama kita buat bina. Yang lain-lain tu saya tak apa nampak sangat. Jadi insyaAllah tuan-tuan Allah, mudah-mudahan apa yang kita cuba sampaikan pada malam ni, apa berita gembiranya, Allah tidak akan biarkan kita sekiranya kita beriman kepada Allah dan kita benar-benar beramal soleh. Allah tak akan biarkan kita. Siapa pun yang memimpin, siapa pun yang memerintah, apa pun yang berlaku di sekitar kita, kesusahan, kepayahan, bila kita ada iman, kita ada amal saleh, termasuklah amal fardiyah seorang-seorang dan amal jamaah secara jama'i, amal bersama-sama, maka kita akan dibantu oleh Allah. Bukan sekadar bantu bagi makan, bukan sekadar bantu bagi kenyang, tetapi Allah akan bagi bantu kita untuk menang, memegang kekuasaan. Bukan kita nak kuasa sangat, tapi Allah akan bagi tanda kemenangan tadi. Jadi pada masa tu tak ada lagi pilihan raya dah. Sebab tu saya sebut, ini pilihan raya yang ke-15 ni, PRU 15 ni. Silap-silap inilah PRU yang terakhir di negara kita. PRU yang terakhir di negara kita, kenapa? Kerana lepas ni tak ada pilihan raya dah. Pemilihan bukan lagi berdasarkan pilihan raya. Jadi siapa yang tak pergi mengundi yang lepas ni,
Terlepas lah dia dapat pengalaman nak cerita kat cucu dia dulu, atuk mengundi juga kat sistem demokrasi, demokrasi. Atuk mengundi juga kat sistem demokrasi dulu, cakap ke cucu-cucu. Cucu-cucu kata apa? Atuk ni, itu semua sistem jahiliah. Alah, atuk dulu dikuasai mulkan Jabariyah. Itu cucu-cucu zaman mana? Cucu-cucu zaman Khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin, yang akan mengikut manhaj an-Nabawi, manhaj Nabi. Jadi masa tu dah menang lah. Dah menang. Tapi sebelum menang kita akan berdepan dengan macam-macam ni. Macam-macam kita berdepan. Tapi oleh kerana kita mengikut sunnah Nabi, mengikut panduan Rasulullah, maka insya-Allah kita akan berjaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya menyeru, marilah sama-sama kita bersatu, sama-sama kita membina kekuatan. InsyaAllah, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, maka kita akan berjaya. Ini janji Allah, ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang saya cuba sampai santai-santai aja, tapi tengok lama juga rupanya. Saya ingat nak sekejap-sekejap aja. InsyaAllah, siapa yang ada ke lapangan, terutamanya ahli-ahli Ansar Sisi yang ada ke lapangan, kami jemputlah kalau boleh dapat bersama-sama pada hari Sabtu ni, insya-Allah di Rimbunan Kasih di Melaka. Jadi siapa yang bersama boleh sama, kita ada buat gotong royong. Bukannya apa-apa, gotong royong aja. Tapi mungkin kena bawa spare kemah lah, kokok tak cukup tempat tidur. Bawa kemah, bawa apa-apa sebagainya. Kita tidur pakat-pakat tidur kat luar pun tak apa. Kan kita nak merasai bagaimana keadaan akhir zaman ni, hidupnya tidaklah senang-senang. Jadi kita bersama-sama pergi, insya-Allah. Kemudian kita ada pengisian tertentu insya-Allah pada malamnya, dan mudah-mudahan pengisian itu akan dapat membina satu kefahaman kepada kita macam mana nak berhadapan dengan 2023 yang akan datang, insya-Allah. Dan bagi mereka yang ada ke lapangan yang belum pernah mengikut tamrin Ansar, insya-Allah kita ada buat tamrin di Johor, di Permas Jaya, insya-Allah. Tempatnya limited, jadi siapa yang boleh ada ke lapangan boleh pergilah. Ini tamrin 1 dan 2 ataupun tamrin 1 dan 2 khas. Siapa yang ada ke lapangan pergi, kita akan bincang berkenaan dengan perancangan jahat. Kita akan dedahkan musuh kita, perancangan jahat tadi, dan kita akan bincang secara umum bagaimana nak buat solusinya, insya-Allah. Jadi di 2 hari saja, Sabtu dan Ahad, insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak pada malam ni sebagai satu mukadimah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Saya gembira malam ni. Kenapa saya gembira? Sebab kan tadi saya ada bincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang soleh ni, dia menggambarkan tentang sungguh-sungguh Allah ni memang nak tolong kita. Allah nak tolong orang beriman. Allah nak tolong orang beriman yang beramal soleh. Marilah, dia kata. Saya pun bincang-bincang, subhanallah. Saya kata inilah masanya memang Allah nak bagi tolong menang ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama, ramai ulama-ulama pun dah mula nak bersama, dah ada platform kan. Macam-macam dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan orang yang akan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan iman, kebangkitan Islam, insya-Allah. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya gembira sangat malam ni, insya-Allah, sebab Allah telah berjanji akan bagi kemenangan. Siapa lagi yang lebih tepat janjinya daripada Allah? Dan Allah janji akan tolong orang beriman, akan tolong orang beramal soleh. Siapa lagi yang cepat, yang kuat janjinya, yang tepat janjinya daripada Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شاءتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah banyakkan doa, bangun tahajud malam ni, dapat 2 rakaat pun tak apa, solat sunat taubat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.